Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama 'alan nabiyil 'arabiyil hashimi wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita yang sesyukur-syukurnya. Tidak lain dan tidak bukan kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluh, di mana dengan izin berkenan, taufik hidayah, redha wal inayah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam ini tuan-tuan, di penghujung bulan Sya'ban bagi tahun 2021 atau 1442. 1442. Jadi kita sebentar lagi, tak berapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban bagi sesi ataupun tahun 1442 Hijrah. Untuk sama-sama kita menanti-nanti, sedang menunggu kedatangan tetamu yang ditunggu-tunggu. Engkau akan tiba, engkau pasti tiba, membawa berita gembira, membersihkan noda dan dosa. Engkau menjadi idaman dunia, kedatanganmu ditunggu-tunggu. Sudah lama kami merindu menempa sejalama yang akan berlaku kali kedua.
akan tiba. Ramadan engkau pasti tiba, membawa berita gembira, membersihkan noda dan dosa. Engkau menjadi idaman dunia. Ramadan, kedatanganmu ditunggu-tunggu. Ramadan, sudah lama kami merindu menempah sejarah lama yang akan berlaku kali kedua. Awal-awal yang nyanyi dah. Saya pasal Ustaz Izzat kata ada hobi pun ni. Dari mana nak ceramah? Nyanyi lah. Seriu malu. Nak ceramah jadi 2 jam. Ceramah kena 2 jam. Jadi kalau tak ceramah terima sembang saat ni ikut azan isyak kita berhenti. Boleh dengar tu? Boleh? Tak boleh berceramah depan. Jadi tuan-tuan kena tipu Ustaz. Asal dia lagu tu cerita tentang kedatangan Imamul Mahdi. Rekamu. Rekamlah. Kesalah. Lagu tu bagus. Lagu tu tak ada masalah. Asal tu yang mana bagi. Awal-awal ni kita guna pakai longgar, tak makan lagi kot, tak menjemur itu. Kaki nunggu lutut. Engkau akan tiba. Imam Mahdi. Ramadan pun boleh. Saya tukarlah. Engkau pasti tiba. Imam Mahdi, Ramadan. Membawa berita gembira. Ramadan. Membersihkan noda dan dosa. Ramadan. Ramadan, bulan pencucian jiwa. Tuan-tuan, sebab tu kita nak bawa main malam ni, nak cuba bawa main, nak cuba kemukakan, cuba nak sembang-sembang berkaitan dengan satu bulan yang sangat agung, syahrun azimun mubarakun. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman. Bawa untuk ceramah. An Salman bekas Salman Khan aja kata khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Fi akhir yaum min Sya'ban. Nabi kata apa? Satu hari Nabi berucap di penghujung bulan Sya'ban. Macam kita ni di ujung-ujung bulan Sya'ban, Nabi pernah berucap, berpidato. Antara dia kata apa? Antaranya Nabi kata, ya ayuhan nas, wa sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Sesungguhnya telah muncul kepada kamu satu bulan syahrun azim, satu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keagungan. Azimun mubarakun, bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan dan keberkatan dan keberkahan daripada tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu. Ini bulan Ramadan ni yang duk tunggu-tunggu ni, tetamu yang ditunggu-tunggu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bila nak bagi Ramadan. Mai. Kalau bahasa Cina kata apa? So Izzat macam keturunan Cina, mata zepet. Boleh juga Cina. Rumah kata poda. Kubu kata mopi ko lai. Tahu lai. Mopi ko datang.
Tak kata tengok elan dulu. Kan? Pasal dia kecil. Elan nyamuk. Mau pikul lain, mau pikul lain lah. Datang. Bentar. Ni. Bulan Ramadan sebagai tetamu yang agung, yang penuh dengan kemuliaan, kerana di dalamnya terdapat kemuliaan, keagungan, kerahmatan, keampunan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kena cuci otak pada ni. Bawa dalam mindset kita, cuci otak. Segala kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Kau selalu cari. Wa syahrun fihi lailatun. Apa dia kata? Dia kata, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dahlah bulan, dalam bulan tu terdapat satu malam yang beribadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya bulan Ramadan. Ibadah kita yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, beribadah di dalamnya dan padanya, kata Allah, bukan 1000 bulan. Bukan pahalanya 1000 bulan, khairun, lebih baik. Kalau dalam kiraan tahun 83 tahun 4 bulan. Bukan 83 tahun 4 bulan, lebih baik daripada tu. Tu yang kata 1000 bulan, itu gambaran saja, guideline. Nak bagi penanda aras kita. Hebatnya malam tu, yang hanya satu malam beribadah di dalamnya, dalam bulan tu saja yang ada. Lebih baik, bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Wa syahrun ja'alallahu, dan satu bulan ni, dalam bulan ni kata Nabi SAW, ja'ala, dia kata apa? Wa syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawwu'an. Bulan yang Allah jadikan apa dia? Waktu siang dia tu, puasa kamu tu sebagai ibadah fardu. Bulan yang Allah jadikan apa dia? Puasa kamu tu sebagai kewajipan kepada kamu, sementara waktu malam ialah ibadah tambahan, iaitu ibadah qiyamul lail. Kita mendirikan, kita membangunkan ataupun kita mendirikan malam kita dengan melakukan ibadah kepada Allah. Siang puasa, kita ni puasa syariat Muhammad, dia tak sama dengan puasa syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Puasa Ramadan hanya dikurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat dulu ada puasa, tapi kaifiat dan cara puasa mereka tak sama dengan cara puasa kita. Contohnya syariat Nabi Musa, dia puasa, tapi puasa mereka asal jangan makan benda yang dibakar dengan api. Seronok tak dengar? Puasa umat Nabi Musa, syariat Nabi Musa, puasa demo ialah asal jangan makan benda yang disentuh ataupun dibakar dengan api. Buah boleh makan, buah rokok boleh makan, durian boleh makan, boleh batai, semua boleh batai. Tak boleh tokak ali, tak boleh kopi janda, tak boleh. Boleh kopi hari-hari mau, tak boleh, pasal bakar dengan api. Tak boleh boleh. Tak boleh. Asal jangan dimasak dengan api, maka boleh makan.
Kita kalau boleh puasa terlalu ni mak lekor kena tu buah ekor, buah pelang tu pergi jalan beliau kalau lagu tu Tuhan puasa setiap bulan tak mau bisa okok tak jauh bisa okok. Kalau puasa ni boleh seokok Ustaz, puasa setiap bulan tak apa, jadi boleh seokok. Boleh makan kedai okok tak apa lah. Tu buat taranum okok tu Ustaz. Tak Ustaz? Bisa dengar taranum okok. Taranum okok dia belajar taranum tak apalah. Okok tu buat taranum. Bayar dia. Ba'sini qa'dan il al-kuna khaysan kalau ta'da' rokok dan hil rokok surya pun jadilah. Tidak lupa. Kalau ta'da' rokok surya rokok syopun siapa habaq hisab rokok cepat maut. Voilà. Kata tuan guru tuan dia hisab rokok, tuan dia hisab rokok dari kecil sampai tua baru maut. Masuk ke dalam bapak lahum haram wajib gunung menang. Wajib. Ada orang buat taranum dulu kan. Jadi kita dia berkata dah tak ada okok dan hilu kocok tak apa kan, kata taranum tadi. Siapa habaq hisap rokok cepat maut, cepat mati. Hampa hisap rokok cepat mati umur pendek. Api mampu baru kacau. Siapa habaq hisap rokok cepat mati. Mati ni, mati dia syarat kena hisap rokok. Mati mesti syarat hisap rokok. Oh mati tak? Tak. Mati dia syarat tua ke tak? Mati syarat tua tak? Sebab banyak orang muda mati. Beberapa orang yang muda-muda, yang bro-bro, bodybuilder, mati. Mati syarat tua tak? Mati syarat sakit tak? Tak. Mati dia tak syarat sakit. Sebab ramai orang yang mati yang tak sakit tapi mati. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana-mana kamu berada kan, pasti kematian itu akan datang menemuimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu duduk di kota yang kukuh, tutup, katup, kunci,
sampai masa dia. Apa kata dalam suratul Jumu'ah? Apa kata dalam suratul Jumu'ah? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta alladhi tafirruna min, sesungguhnya kematian yang kamu coba nak lari-lari daripada dia. Lari ke sana, lari ke sini. Fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menemui kamu dan mendatangi kamu. Mulai kamu sampai masa kan, sampai ajal. Sesuatu dia sampai masa ajal dalam keadaan dia tak bersedia dengan amalan dia, dengan Ramadan dia. Maka kata Allah gambarkan orang macam itu yang sedang dalam sakarat. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, laula akhartani, tolonglah tempohkanlah sebentar masa yang sedikit ajal aku ni, umur aku ni, bagi sikit lagi boleh tak? Sikit-sikit lagi, seminggu, 2 minggu, bagilah. Sebulan 2 lagi, sebulan 2, ya Allah, bagilah ya Allah. Bila ajal dia menjelang tiba, fa yaqulu rabbi laula Suratul Munafiqun. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum min as-salihin wa la Jadi tuan-tuan dan puan, sampai sini Tuhan kata apa? Diminta ya Allah, tempohkanlah, tangguhkanlah seketika, sementara-mentah. Minta anu mentah-mentah, tempoh mentah-mentah. Jelas, mentah-mentah. Dia mentah-mentah. Mentah sah. Tuhan kata berapa lama? Minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ila ajalin qarib, sebentar. Tak apa-apa. Fa as-sardaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah banyak-banyak, nak sedekah. Duit banyak, tak dan, don't dan. Duit banyak. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, kan? Kita gunakan kesempatan. Sebab Tuhan kata, Nabi kata, wa syahrul muwasat,
Bulan Ramadan merupakan bulan kita belas kasihan terhadap orang yang lain. Ada duit, ada harta. Apa lagi tuan-tuan? Man taqarraba fihi bi khaslatin fil khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Kita berbelanja dalam bulan Ramadan dalam keadaan penuh belas kasihan kepada orang lain, bagi makanan kepada sahabat-sahabat dan rakan saudara sesyahadah kita, infakkan harta kita. Sebab kita tak nak jadi orang yang Tuhan sebut tadi. Dia minta tangguhkan zat umur dia tu, fa'as-sadaqah, aku nak sedekah banyak-banyak. Tuan-tuan, lepas tu sedekah bulan Ramadan ni sangat-sangat digalakkan. Sebab apa muslimat? Maklum, leno maklum, mundur sangat. Angguk-angguk mata pejam. Malu leno saya berhenti 10 minit saya Covid. Dia mari-mari dia apa kata Covid, bila apa tadi tak mari dah. Covid tu yang main kan. Orang takut Covid lebih daripada takut Tuhan. Tuhan ni tak nampak lama dah, tak takut. Covid pun tak nampak sehari dua, takut. Tuhan tu tak nampak lama dah, tak takut. Orang kata Tuhan tu ada, Tuhan tak takut. Tapi dengan Covid ni baru mari sehari dua, tak nampak juga. Oh, memang sungguh. Anak ni bulan Ramadan kita banyakkan amalan sunat. Pasal apa? Setiap amalan sunat, man taqarraba fihi bi khaslatin fil khairi kana kaman adda fariidatan fi ma sawm. Bulan Ramadan dengan bahasa yang mudah saya terjemahkan, buat amalan sunat diganjarkan fardu. Buat sedekah sunat, tapi sedekah kita tu bukan jadi sunat, tapi pahala dia support kita sedekah hak wajib. Hebat Allah. Tu tahu dulu. Membawa berita gembira, membersihkan noda dan dosa. Engkau menjadi idaman dunia, kedatanganmu ditunggu-tunggu. Sudah lama kami merindumu, menempah sejarah lama. Lama dah tahun lepas. Tahun lepas semua jadi 1000. Kalau lah BKP lagi tahun ni, ayah-ayah yang paling serius. Pasal dia kena nak jadi tu imam. Tu imam pula dia kata. Pasal tu jadi tu imam tu. Satu cerita, ni tak betul, Ustaz Bakro cerita betul tak? Macam-macam kejadian, insiden yang berlaku bila ayah jadi imam, tak besok jadi imam. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Baca waladdallun tu lah. Ayah waladdallun dia macam. Tentu anak tu nak kata apa? Anak dia tak kata amin, dia kata amin. Ayah kata luku apa dia? Ayah baca tolong, saya amun. Betul ke ni? Kata Ustaz Bakro lagi, kata Ustaz Bakro, kata saya, mari semain subuh pula dia. Kunut, kan indah kata-kata ni. Saya kata Ustaz Bakro, wahau kata. Fa innaka taqdi bil kata-kata. Ini ketok. Tak bisa sebut. Tu orang Tino tanya sebelah mana ada gunung panjang ke pendek? Sama dah. Panjang pendek apa pandai? Panjang tu ada gunung. Pendek gunung. Mu ni pandai buat anak ni kan. Anak mu ni.
berderet nak ada orang. Ya. Ada yang bapak dia tak sedar lagu ni. Baca buku molek dah wala qalim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah tak ingat? Baca apa? Tala'al badru 'alaina. Dia baca semua. Baca? Dia baca surah. Baca punya Arab. Ada ni? Ini tuan-tuan, kita ni muncul. Pasal apa? Tawaran dalam bulan Ramadan, ya? Ibadah sunat tapi tak dibayarkan sunat, tapi diganjarkan kau. 2 rakaat tarawih yang kita tunaikan sama macam 2 rakaat fardu di bulan-bulan yang lain. Sementara 2 rakaat fardu subuh yang kita buat dalam bulan Ramadan, kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu. Banyak okey. Siapa-siapa yang melaksanakan 2 rakaat fardu, 1 fardu di bulan Ramadan, Allah ganjarkan macam 70 menjemur karpet daripada Bangladesh. 70. Abang saya menjemur karpet luar dari Bangladesh. Murah betul kan? 70. Kita ni bercakap tentang baca Quran. Kita pelik Melayu kan. Arab dengar macam tu. Dia tak tengok muka kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kang. Arab kata ini mana menyorang ini? Ini bukan Arab ini. Ini Arab celup ni. Dia tak tengok muka dia tu. Saya kita tengok. Ya. Orang Kedah lagi tu orang malum. Orang Kedah cakap orang hilia al-ustaz gadeo lana bulu. Punya pekat Kedah. Ampai main mengkelang. Baru main set ni. Lo ni tak ada apa, adalah apa. Punya pekat tu. Lo ni baca tengok. Qul ya ayyuhal kafirun. Nak repair lidah tu payah pasal lo ni. Bukan nak kata kita cik kiawi. Orang kata la lo. Orang tengah ni baca jangan wadduha wal laili idza sajada. Tulisan tengah ni. Kita punya tu lah baca Quran. Kan? Di dalam sebab tu kalau abang lah tu kena cakap Melayu tak pasal kita tak tengok muka dia, kita tahu dia bukan orang Melayu. Saya abang menjual karpet Bangladesh datang. Mau juga jual karpet 70 abang, berapa abang? 70. Ya, you duduk Malaysia berapa lama? You Bangladesh kan? Betul. Macam itulah Arab dengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Tak apa, tiga. Bulan Ramadan kita ibadah sunat, baca Quran, diganjarkan subuh-subuh kita melakukan amalan fardu di bulan yang lain. Kena buatlah. Betul nanti
kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Sadaqa Rasulullah SAW. Kalaulah umat aku ni dia mengetahui apa yang disediakan dalam bulan Ramadan, apa yang ada dalam bulan Ramadan, kelebihan-kelebihan dia, keutamaan-keutamaan dia, fadilat-fadilat dia, ganjaran-ganjaran yang sebenar-benar, meyakini keganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah, meyakini kelebihan yang lain daripada lain, meyakini apa dia, keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan. Dia belum meyakini. Lah ni kita tahu tapi tak yakin. Meyakini kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi itu memang ada semua dalam bulan Ramadan. Kita dengar tapi kita tak yakin. Batu tarawih tu kalau boleh kan. Orang ni dengar kata ada kes COVID lega dia tak doa. Ya Allah minta kalau boleh dibatalkan tarawih di Masjid Al-Fatih. Gembira dia, serenuk. Kalau bunyi kata batal hujung, tak ada tarawih. Pasal hak solat yang 23 ke 8 tu malah dia tak tahu. Ada malah 23 malah 8. Dia ni malah 8. Tahun ni bila ada kes COVID dia kata kawasan yang ada lagi clear lah. 8 pun tak ada. Tu dekat lah. Cuci habis mufrisin dia lek kucing habis. Ada sebelum. Sebab apa? Dia tak meyakini apa yang ada dalam bulan Ramadan seperti yang dinyatakan. Maka Nabi kata, kalaulah umat aku tu dia tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, meyakini kelebihan yang ada dalam Ramadan, apa berlaku kalau dia tahu, dan tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Nescaya mereka akan bercita-cita, berangan-angan kalau boleh Ramadan itu berlakulah sepanjang tahun. Kalau boleh nak Ramadan tu kalau boleh, haji ligan. Ramadan tu biarlah sepanjang tahun. Tak nak 1 bulan, tak nak setahun 30 hari, tak nak sepanjang tahun. Kalau mutu lah kata-kata. Tapi tak yakin. Tuan-tuan. Dan sebab tu, bagaimanakah yang terakhir untuk kita panggil segmen yang terakhir ataupun saya bahagian yang terakhir, saya cerita macam manakah cara tips-tips, petua-petua dan formula-formula, langkah-langkah atau cara-cara untuk kita dan menghadapi Ramadan, sekaligus memastikan Ramadan pada kali ini kualiti dia yang terbaik daripada yang terbaik. Kualiti Ramadan, kualiti penghayatan Ramadan pada tahun ini adalah yang terbaik, mantul. Bahasa apa tu Ustaz? Mantap, montok, segar bugar. Lagi mantul. Apa tu? Bahasa itu enggak. Kan enggak pasti, Pak. Bahasa Indonesia apa bahasa Malaysia enggak pasti. Kalau menurut aku tu bahasa Indon. Menurut aku lah. Pastikan kualitas Ramadan pada tahun ini yang paling mantul, terbaik. Boy, kau tu apa? Macam mana cara? Macam mana kita nak pastikan kualiti Ramadan pada tahun ini yang paling terbaik dalam sejarah hidup kita? Macam mana kita nak psycho, kita nak psycho kita supaya kita menjadi hamba Allah. Dan kita tak jadi sebagaimana Al-Doktor Yusuf Al-Qardawi pernah berkata, "Bi'sal qaum alladhi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan."
Faham tu? Faham itu? Faham tak? Aku tak faham. Aku baru. Bi'sal qaum alladhi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qaum alladhi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Kita baca macam ni. Letih saya tak? Letih ceramah tu. Lagi letih lagi kita kan? Kalau buat tak adalah lain orang saya pun sikit saya setengah jam. Sikit saya Yusuf Al-Qardawi dia pernah sebut, dia kata adalah sejahat-jahat kaum, seburuk-buruk kaum, serugi-rugi orang yang mereka tu tak mengenal Allah, melainkan hanya kenal Allah dalam bulan Ramadan sahaja. Ramai tak? Masjid penuh tak? Sejid penuh dalam bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya dalam bulan Ramadan ramai orang yang kenal Allah. Hanya kenal Allah hanya dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan melabuhkan tirainya, masjid kembali sepi. Sesepi-sepinya, sunyi sesunyi-sunyinya. Betul? Itu maknanya Yusuf Al-Qardawi sebut adalah sejahat-jahat kaum, serugi-rugi kaum, umat orang yang macam tu. Dia hanya kenal Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Jangan itu. Maka dia kata kun rabbaniyan, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang menyembah Allah bukan hanya bulan Ramadan, tapi berterus-terusanlah kita mengimarahkan rumah Allah, membaca Al-Quran, selawat, zikir, dan dengan ubudiyah, kedudukan kepada Allah di sepanjang-panjang masa, bukan hanya di bulan Ramadan sahaja. Kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang beribadah kepada Allah bukan hanya bulan Ramadan. Wala takun ramadaniyan, jangan kamu jadi orang yang ramadani, mana hanya ingat kepada Allah, kenal dengan Allah, kenal dengan rumah Allah, dekati rumah Allah, dia hanya di dalam bulan Ramadan sahaja. Rugi kita. Justru kalau Buya Hamka tu bisa ngomong kayak gini, ya apa ilahnya? Bisa apa ya? Bisa apa ya? Mungkin bisa 10 menit. Kalau Buya Hamka tu bisa ngomong, dia pernah ngomong, aku bisa baca, pernah baca dalam buku. Katanya kalau mau mengenal orang Islam, datanglah ke masjid. Kalau nak kenal orang Islam, kamu boleh lihat ketika Idul Fitri. Nak kenal orang Islam, iaitu pada ketika Idul Fitri. Tengok sambutan hari raya dengan lemang ketupat dengan pakaian. Itu orang Islam, itu orang Islam. Segenuk raya ya, itu orang Islam ramai. Tapi kalau kamu nak kenal orang yang beriman, benar-benar beriman dengan Allah, meyakini dengan Allah, kamu datanglah ketika solat subuh. Datanglah ke masjid ketika solat subuh. Yang datang itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salat.
Semayang itu lebih baik daripada tidur. Kita tak tidur tu banyak. Minan naum. Tak tidur ni. Berapa ramai yang datang subuh? Berapa ramai di kalangan kita yang mampu untuk apa dia? Ringkas bangun, menyeru seruan Allah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Ketika subuh. Bahkan Nabi kata man syahida subha fa ka'annama qama al-lail kullahu. Wa man syahida al-'atamata 'ay jama'atan fa ka'annama qama al-lail nisfahu. Siapa yang hadir, yang tunaikan salat atamah, yakni salat Isya lambat, mentakhirkan salat Isya sampai 1/3 malam secara berjamaah, maka kata Nabi dapat pahala seolah-olah support mereka itu menghidupkan separuh malam dengan ibadah kepada Allah. Isya berjamaah, Isya yang ditakhirkan sehingga 1/3 malam awal. Tapi kelebihan orang yang datang subuh berjemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama qama al-lail kullahu. Siapa yang datang sembahyang subuh berjemaah, subuh pahala dia, kata Nabi, dia menghidupkan sepanjang-panjang malamnya. Dia telah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi dengan menunaikan salat subuh, dengan hadir salat subuh berjamaah, walaupun semalam dia tidur sepanjang-panjang malam, tak bangun walau 1 rakaat qiyamul lail, tapi dengan datang subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahalanya macam dia menghidupkan ataupun membangunkan malamnya dengan ibadah kepada Allah di sepanjang-panjang malamnya. Jadi tuan-tuan, ya, kita dah buat macam mana tadi? Saya sebut untuk bahagian yang akhir ialah cara-cara dia untuk kita memastikan bahawa apa dia, kita punya solat, kita punya puasa itu puasa yang terbaik, mantul. Yang mantul macam mana Pak? Kalau dalam bab sembahyang, dalam konteks sembahyang, dalam bab sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut macam mana kita nak mendambakan dan meraih solat yang paling berkualiti. Maka Nabi kata sallu salatan muwaddi', sallu salatan muwaddi', sallu salatan muwaddi'. Sembahyanglah kamu seolah-olah sembahyang kali yang terakhir. Rasailah sembahyang kamu yang kamu nak tunai itu seolah-olah sembahyang kali yang penghabisan kalinya. Macam mana tuan-tuan? Maklum kan, orang yang dia ketika sembahyang dia merasai bahawa mungkin sembahyang ini adalah salat kali yang terakhir, sudah barang pasti dia akan melaksanakan salat itu dengan sesempurnanya, dengan rukun yang sempurna, dengan melaksanakan rukun qauli dengan gerakan yang sempurna, sebab dia merasai mungkin salat aku ini merupakan salat kali yang terakhir. Walaupun salat itu bukan salat kali yang terakhir, ternyata ada lagi salat separuh, tapi itulah kualiti yang dia akan dapat, kualiti yang tertinggi ketika menunaikan salat. Kalau dalam bab salat Nabi ada bagi panduan yang macam tu, apa salahnya kita kiaskan sumu siyaman muwaddi', berpuasalah kamu seolah-olah puasa itu adalah puasa kali yang terakhir. Jadi kita rasa Ramadan kali ini sama-sama kita merasai dan meyakini dan juga kita letak dalam kepala otak kita, mungkin Ramadan kali ini adalah kesempatan kali yang terakhir kita berjumpa dengan Ramadan. Mungkin kita tak berjumpa dah Ramadan pada tahun-tahun yang mendatang.
Betul-betul ada setengah orang memang macam tu. Tengok rakan orang kita yang telah dijemput oleh Allah. Rupanya bila dia dah mati, kawan-kawan kita dah pergi meninggalkan kita beberapa hari, minggu, bulan yang lalu. Rupanya ternyata Ramadan pada tahun lalu merupakan Ramadan kali yang terakhir. Hari ini gila dia, mungkin kali ini depan entah giliran kita atau siapa-siapa saja. Tapi dia minta sentiasa kepada Allah SWT dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekadar itu sajalah malam ini untuk perkongsian dalam surat tausiah, tazkirah, mau'izah dan peringatan. Bermaaf atas kekeliruan bahasa kata-kata saya sepanjang saya menyampaikan sedikit konsep pada malam ini. Jadi insyaAllah malam ini kita ada bawa melalui syarikat Al-Hufaz Ribahan Marketing. Al-Hufaz Ribahan Marketing iaitu syarikat yayasan Hufaz kita di Johor Bahru. Kita ada buat produk online. Kita jual produk online. Antaranya kita jual ialah kita ada teh tarik, kita ada kopi minda, teh tarik minda. Minda ni maknanya dia ada minum tu jadi cerdik. Minum tu jadi cerdik sebab dalam tu kita border 5